Ramai orang kenal dengan ini, tetapi sebahagian saja yang kenal dengan ini. Sedangkan ketiga-tiganya merujuk kepada ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam siri Alam dan Manusia. Saya amat berharap agar korang semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, dan saya doakan korang agar sentiasa dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Bagi korang yang baru terjumpa channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih berbanyak kerana sudi menonton. Dan jangan lupa subscribe jika channel saya ini berjaya mendapat hati anda semua. Hari ini, buat pertama kalinya, kita akan berkenalan dengan sejenis bunga, iaitu bunga melor. Melor merupakan pokok jenis Belluca rennic, dan ia juga dikatakan pokok yang jenis merayap dan menjala. Bunga melor ini dikatakan mempunyai lebih kurang 200 jenis, dan ia boleh didapati di kawasan tropika dan beriklim panas. Pokok ini hidup membesar dalam keadaan menjala pada pokok-pokok lain atau pada sesuatu bahan yang boleh ia berpaut. Bentuk daun pokok ini nampak ringkas dan mudah, bercabang tiga, sedikit berlilin dan berwarna hijau tua. Manakala bunga pada amnya ia mudah didapati dengan warna putih, namun ada juga spesies bunga melor yang berwarna kuning. Satu bunga melor boleh dijumpai dengan 5 ke 6 kelopak. Bauan bunga melor ini sangat kuat dan sangat harum. Di Malaysia, jenis bunga melor yang banyak didapati dan ditanam sebagai pokok hiasan ialah jenis Jasminum Sambac. Ia sangat harum seperti bunga mawar dan bunga kenanga. Oleh kerana baunya yang harum dan kuat, pati bunga ini sangat mahal kerana hampir kebanyakan jenis minyak wangi menggunakan pati bunga ini. My father is growing flowers for the past 50 years. So initially our flowers were sold in the flower market. Then slowly after my studies I thought of doing some business with existing raw material which my father grows. So then we planned to start a factory. We started this in 1985. In our factory we have about 36 employees. Tumbuhan ini membiak secara keratan batang. Untuk menyemai, keratan batang yang agak tua direndam ke dalam air suam dan kemudiannya ditanam di tanah. Tak sukarlah untuk tanam bunga melor ini. Pastikan air mencukupi untuk pertumbuhan akarnya. Tunas baru akan muncul lebih kurang dalam tempoh 6 minggu. Dikatakan ketinggian yang paling sesuai untuk tanaman bunga melor ini adalah pada ketinggian 800 meter dari aras laut. Namun di Malaysia, ia didapati dapat menyesuaikan diri dengan semua ketinggian. Seperti mana yang kita tahu, bunga melor ini adalah kurniaan Tuhan yang banyak sekali khasiatnya. Mari kita soroti beberapa khasiat bunga melor yang diketahui umum. Bunga melor boleh menambahkan susu ibu. Daun bunga melor mampu mengubati sakit mata atau mata merah. Daun bunga melor mampu menyusutkan bengkak akibat sengatan lebah. Air rebusan bunga melor dan garam mampu mengurangkan sesak nafas. Campuran bunga melor dan teh
mampu mengurangkan berat badan, tekanan darah dan kadar kolesterol. Teh ini juga bertindak sebagai antioksida dan antivirus, sekaligus dapat menguatkan sistem imun dalam tubuh dengan menyingkirkan toksik dalam badan. Amalkanlah selalu teh bunga melur. Air rebusan akar pokok bunga melur ini mampu mengubati insomnia, iaitu penyakit sukar tidur. Jangan macam saya suka tidur. Tengah jawab exam pun boleh tertidur, lagi dahsyat. Bunga melur kaya dengan antioksidan yang berinteraksi dengan enzim gastrointestinal yang memudahkan penyerapan nutrien lebih baik dan meningkatkan fungsi usus yang sehat. Ia juga berfungsi untuk mendorong pertumbuhan bakteria baik di dalam usus dan mampu menghilangkan bakteria jahat. Kualiti antispasmodik yang terkandung pada bunga melur mampu melegakan gangguan pencernaan, kekejangan perut dan melegakan keradangan. Terdapat bukti saintifik yang menyatakan minum teh bunga melur ini dapat membantu mencegah parah, kerana seperti mana yang saya sebutkan tadi, teh bunga melur ini terdiri daripada antioksidan yang bertahap tinggi yang mampu menghilangkan radikal bebas dalam badan. Kekayaan antioksidan dalam bunga melur membantu interaksi dengan enzim gastrik sehingga meningkatkan pencernaan, melegakan kembung perut, sakit perut, cerit berit dan sindrom iritasi usus. Ia juga berfungsi untuk mendorong pertumbuhan bakteria yang baik dalam usus dan didapati boleh menghilangkan bakteria berbahaya. Bunga melur dikatakan boleh digunakan untuk merawat senggugut. Senggugut dikenali sebagai haid yang menyakitkan yang melibatkan kekejangan perut, dan juga bunga melur boleh membantu dalam mengatasi kitaran haid yang tidak sempurna. Air rebusan daun bunga melur ini boleh mengurangkan kesan demam denggi. Itu antara sedikit sebanyak khasiat bunga melur dan juga pokoknya yang boleh kita amalkan. Jasmine tea's fragrance acts as a stress buster and helps you relax and cheer up. Drinking jasmine tea, rich in antioxidants, helps strengthen the immune system and protect against infections. This tea also helps remove toxins and prevent cellular damage. A cup of jasmine tea every day will help manage diabetes and blood sugar levels. If you want to keep your heart healthy, then jasmine tea is surely an amazing option. Are you suffering from a throat irritation with some cough down there? If yes, then jasmine tea is what you need to break the fence and sing your favorite lyrics. Do speak to your doctor before adding jasmine tea to your diet, as it can induce contractions. Kerana dekatnya bunga melur ini dengan masyarakat Nusantara, maka bunga ini menjadi lambang kepada beberapa buah negara. Pada tahun 1937, Filipina telah mengangkat bunga melur sebagai bunga kebangsaan. Pada tahun 1990, Indonesia juga telah mengangkat bunga melur ini sebagai bunga kebangsaan. Turut diketahui juga, bunga melur menjadi bunga kebangsaan bagi negara Pakistan. Malaysia? Ya, di Malaysia, sewaktu pemilihan bunga kebangsaan, bunga melur juga turut tersenarai, tetapi undian memihak kepada bunga raya pada ketika itu. Di Thailand pula, bunga melur dianggap sebagai lambang keibuan. Jika kita ingat-ingat semula, dalam industri seni, lagu Bunga Melur hasil gubahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee antara lagu yang tidak diselitkan di mana-mana filem tetapi popular sehingga hari ini. Yang kita ingat melur dalam filem Hang Tuah dan filem Batu Belah Batu Bertangkup. Tapi ada lagi satu lagu. Kalau korang ingat, tak tahulah korang lahir zaman bila ya. Apa lagu ni? Air pasang pagi, surut pukul 5. Bangun pagi-pagi, siram pokok bunga melur tanam tepi
Bunga melur menjadi perhiasan kepala bagi kebanyakan masyarakat di Nusantara. Ianya diselit pada sanggul ataupun dibuat jambangan bunga dan disematkan di kepala. Kita perlu buang persepsi bunga melur ini yang hanya sesuai di kawasan perkuburan. Hanya kerana ia ditanam di kawasan perkuburan, adakah kita perlu menafikan khasiat yang terkandung pada bunga melur? Jangan jadikan bunga melur ini sebagai sesuatu yang disia-siakan. Masyarakat Melayu terutamanya sudah menjauhi bunga melur daripada kehidupan seharian. Sedangkan satu ketika dulu, bunga melur ini sangat rapat dengan kita. Dengan adanya sedikit pengetahuan atas khasiat bunga melur ini, mungkin ia akan menjadi alternatif kepada pilihan yang ada. Dengan izin Allah, bunga yang kecil ini dapat menjadi penawar kepada kesakitan yang selama ini kita tanggung. Nampak tak ni bunga melur? Okey, bunga melur ni sebenarnya bunganya jangan dibuang. Boleh buat minuman ni. Sangat wangi, sihat dan bagus untuk orang yang nak dapatkan aura cantik. Ya, bunga melur. Daun melong tanam je kat tepi rumah. Kalau ada bengkak, kita tepek, kita parutkan, tepek pada bengkak. Cepat baik. Okey, jumpa lagi waktu seterusnya. Jika anda sukakan video saya ini, jangan lupa tekan butang like. Jika anda ingin mengikuti video-video terbaru daripada channel saya ini, jangan lupa tekan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton. Jika ada ralak fakta ataupun salah info pada video ini, sila maklumkan di ruangan komen di bawah ini. Itu saja untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa di sisi alam dan manusia yang lain. Sekian, terima kasih.